Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya kan, dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan hadis kita yang ketiga pada hari ini. So macam mana? Masih ingat lagi perbincangan hadis kita yang minggu lepas? Sekarang kita bincangkan tentang apa, muslimah? Ustazah, hadis apa ya? Hadis apa ya? Kita bincangkan, kita belum habis lagi ya perbincangan berkenaan dengan hadis yang ketiga. Jadi hari ini kita masuk kepada bahagian yang keempat. Maknanya panjang tu perbincangannya ni kan. Ustazah pergi satu demi satu supaya apa? Ustazah nak kita faham apa yang terkandung di dalam hadis yang ketiga yang kita bincangkan dalam kitab kita. Sebab kalau kita rujuk dalam kitab kita, dia tidak ada syarah yang panjang lebar. Ya, jadi inisiatif kita lah ya sebagai seorang pelajar dan juga saya sebagai seorang guru untuk menampilkan perbincangan yang mungkin kita kata sedikit detail untuk mendapat kefahaman terhadap hadis yang kita bincangkan. Okey muslimah, kita masih lagi ya sebenarnya membincangkan hadis kita berkenaan dengan janji setia kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Hadis kita berada di halaman yang keberapa? Halaman yang ke-45. Ya, hadis kita berada di halaman yang ke-45. Jadi halaman 45 kita, hadisnya di bawah tajuk Bai'at Wanita. Siapa yang nak rujuk hadis ini ya, boleh sila buka muka surat 45. Tapi saya tidak akan baca lagi hadisnya yang panjang ini. Ia cuma sekadar sebagai rujukan kita. Mungkin ada antara kita yang baru mengikuti pengajian pada hari ini. Jadi Ustazah berikan panduannya. Perbincangan ini di mana? Iaitu kalau rujuk pada kitab kita, jangan lupa muslimah, kitab kita yang ini, okey? Kitab kita yang ini di halaman 45. Jadi, kalau nak tahu berkenaan dengan perbincangan yang lepas, sila ya, saya mohon dapat rujuk kepada video-video kita yang telah kita muat naik di Facebook dan juga YouTube Masjid Asy-Syafa'ah. Jadi, pada hari ini, kita masuk pada bahagian yang keempat untuk membincangkan intipati perjanjian ataupun janji setia yang telah diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Masih ingat lagi ada berapa janji setianya? Okey, baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni? Imam An-Nasa'i, okey? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang diceritakan oleh seorang sahabiat bernama siapa? Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu anha. Jadi dia ceritakan berkenaan dengan pertemuan yang berlaku antara wanita-wanita di kalangan Ansar dengan Nabi SAW untuk mereka mengucapkan janji setia mereka kepada di hadapan Nabi SAW. Jadi kita dah bincangkan tak silap saya 1, 2 dan hari ini kita akan masuk kepada yang berikutnya. Okey, janji setia kita di situ dalam hadisnya ada 5. Pertama, tidak syirik. Kita dah bincangkan pada bahagian yang kedua dalam pengajian kita ini. Tidak mencuri, iaitu perbincangan minggu lepas ya yang telah kita kemukakan. Dan hari ini kita akan masuk kepada perbincangan yang ketiga, iaitu tidak berzina. Okey, sikit saja ya perbincangan kita pada hari ini. Saya akan bincangkan berkenaan dengan intipati perjanjian yang ketiga, iaitu tidak berzina.
Dan kaum wanita di kalangan Ansar yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, mereka berjanji di hadapan Nabi untuk tidak menjadi wanita yang berzina. Baik muslimah, perjanjian yang ketiga iaitu tidak berzina. Jika kita rujuk pada satu hadis Nabi yang lebih umum berkenaan dengan zina ini, kita dapati bahawa zina adalah perkara yang tak dapat dipisahkan daripada hidup seseorang. Sebab itu yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zina ini sebagai satu ujian kepada anak Adam, itu umat manusia ini kita. Ya. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya muslimah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan begini: Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bahagiannya dari zina. Sebab itu tadi saya kata ia adalah perkara yang tak dapat kita pisahkan daripada kehidupan kita. Setiap daripada anak Adam, iaitu manusia, Allah dah tetapkan bahagiannya tentang zina ini. Mudrikun dzalika la mahalah. Ya, Nabi kata, dia pasti mengalaminya, tidak mungkin tidak. Apa dia? Maka Nabi sebutkan satu persatu bahagian itu. Dalam hadis ini, Nabi kata begini muslimah, فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرِ. Zina kedua mata ialah pandangan yang diharamkan. وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعِ. Zina kedua telinga kita adalah mendengar, tapi mendengar yang diharamkan. Ya, bukan semualah yang benda-benda kita, kalau tak boleh dengar, kita ni takkan setiap hari kita nak tutup telinga kita, ya, tak boleh juga. Maka di sini perkara yang diharamkan. Baik, seterusnya Nabi kata apa? Wal-lisanu zinahumal kalam. Maaf, wal-lisanu zinahul kalam. Zina lisan adalah berbicara, iaitu ucapan kita, kata-kata kita. Tapi kata-kata yang haram, kata-kata yang tak baik, kata-kata yang membawa ke arah zina. Ya, ada perkataan-perkataan yang boleh bawa kepada perzinahan. Kita tak nafikan tentang hal itu. Kata-kata lucah, kata-kata yang menggoda dan sebagainya. Ini adalah satu perbuatan yang kita, satu ucapan yang kita sebutkan yang boleh bawa kepada perzinahan. Baik. Seterusnya Nabi kata dalam hadis ini, wal yadu zinahal batashu. Zina tangan adalah memegang yang diharamkan. Contoh apa muslimah? Kita pegang tangan yang bukan mahram kita dengan keadaan yang bernafsu dan sebagainya, tidak ada apa-apa kepentingan pegang, belai dan sebagainya. Ini benda yang haram yang boleh bawa kepada zina. Baik, seterusnya dalam hadis ini Nabi sebut begini, warijlu zinahal khuta. Dan dan kaki, ya, zina kaki adalah langkah kaki kita ke tempat yang haram. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati ialah, zina untuk hati itu ialah bila kita ada keinginan nafsu, kan, dan angan-angan kita yang berkait rapat dengan nafsu itu tadi. Lalu terakhir sekali dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Sedangkan kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut. Kemaluan ia membenarkan dan mendustakan hal tersebut. Bagaimana itu? Maksudnya daripada mata kita yang kita lihat perkara yang haram, telinga kita yang kita dengar hal-hal yang haram, kan, ucapan-ucapan yang kita ucapkan berkenaan dengan yang haram itu tadi, langkah kaki kita, tangan kita yang pegang perkara-perkara yang haram ini. Satu
anggota badan yang akan merealisasikan kepada zina yang lebih besar, iaitu kemaluan kita. Sama ada ia akan pergi kepada zina yang betul-betul zina, iaitu persetubuhannya. Maksud zina di sini persetubuhan yang kita buat bersama dengan lelaki yang tidak halal, atau mendustakan. Mendustakan tu maksudnya kita tolak semua itu. Jadi yang merealisasikannya adalah kemaluan kita. Okey, bagaimana? Dan ini berlaku kepada kedua belah pihak, tidak kira sama ada lelaki dan wanita. So kita bab-bab begini, bab-bab zina ni, jangan kadang-kadang kita nak asyik salahkan orang lelaki sahaja. Tak boleh juga begitu. Ya, muslimah kena ingat. Saya nak kata ginilah, kalau tak tepuk sebelah tangan ni, dia tak jadi. Kan? Kalau tepuk sebelah tangan dia tak jadi. Jadi dia kedua-dua belah pihak, lelaki dan wanita, perlu menjaga diri mereka daripada zina-zina itu semua tadi. Supaya apa? Kemaluan tidak membenarkan zina-zina yang dah kita buat pada anggota-anggota badan yang lain. So di sini perlu menjaga keseluruhannya. Bila kita kata tidak berzina, ya, mata kita juga tidak berzina, telinga kita, lidah kita, tangan, kaki, hati tidak melakukan zina itu tadi. Ia bukan hanya semata-mata berkaitan tentang kemaluan yang merealisasikan zina-zina yang kita faham berkenaan dengan persetubuhan yang haram. Jadi ini saya datangkan dengan satu maksud yang lebih umum, yang meliputi keseluruhan tubuh badan kita yang boleh melakukan zina itu tadi. Jadi kena ingat, bukan zina itu bukan kita faham berkenaan dengan kemaluan semata-mata, tetapi mata kita juga boleh buat, lisan, telinga, kan, hati kita, langkah kaki, tangan. Ya, bermakna daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita, ia memerlukan penjagaan, perlindungan daripada apa? Agar tidak terjebak kepada zina yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang baru kita bacakan itu tadi. Okey, sebab itu muslimah, dalam surah Al-Isra, apa kata Allah? Allah perintahkan kepada kita jangan dekat pada zina. Allah tak kata dalam ayat ini jangan buat zina, tapi Allah jelaskan, maknanya Allah tekankan dalam ayat ini jangan dekat. Kerana apa? Bila kita dekat, ia akan buat kan kita menjadi orang yang melaksanakan ataupun orang yang merealisasikan perbuatan zina itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra pada ayat 32 ini? Allah pesan kepada kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Ya, jangan, Allah kata jangan dekat pada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Fahishah, Allah gunakan perkataan fahishah di sini. Wasa'a sabila, dan satu jalan yang jahat. Kenapa ia jahat? Kerana ia boleh membawa kepada kerosakan. Zina yang berlaku dalam kehidupan seseorang bila dia bergelumang dengan perbuatan ini, ia tak bawa kepada kebahagiaan. Ia akan bawa banyak masalah dalam hidup dia. Sebab apa? Allah dah pesan dah. Ia adalah fahisha. Zina ini adalah satu perbuatan yang keji. Ia akan bawa kepada banyak masalah di kemudian hari. Betul tak? Kalau kita ada, mungkin kita nampak kan, mungkin tengok drama kat TV ke apa kan, ataupun kehidupan realiti kita sekarang ini, bila berlaku perzinahan, kemudian mengandung di luar nikah dan sebagainya, tak mengaku anak, lepas tu tak mengaku itu adalah perbuatan dia, yang lakinya lari, mak bapak buang anak tu sebab apa? Tak nak anak zina. Kemudian mak ayah yang ada anak perempuan yang sudah mengandung di luar nikah, boleh terima tak boleh, sehingga dia halau anak dia keluar dari rumah dia. Porak peranda sebuah institusi kekeluargaan bila zina itu berlaku.
Sebab itu Allah pesan pada kita, jangan dekat. Ia akan bawa kepada banyak kerosakan. Ia akan bawa kepada banyak masalah dalam kehidupan kita. Jadi wajar tak Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ia? Wajar. Kerana dia akan bawa kepada mungkin pembunuhan, permusuhan, kan? Memutuskan silaturahim. Banyak perkara mudarat yang akan berlaku apabila zina itu dia menjadi budaya kehidupan seseorang. Kita kalau mula-mula mungkin kita tak nampak hal itu. Sebab apa? Nafsu sudah terlalu menguasai diri. Kita cuma fikirkan keenakan, ataupun kita cuma fikirkan tentang kepuasan nafsu itu pada waktu itu. Tapi kita tak fikir tentang apa yang akan berlaku di kemudian hari. Ini masalahnya. Sebab itu Allah jelaskan, Allah pesan pada kita dalam surah Al-Isra itu tadi. Zinah ini dia perbuatan yang keji. Dan dia akan bawa kepada jalan yang jahat, iaitu bawa kepada kerosakan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menyumbang ataupun membawa kita ke kancah perzinahan. Kalau kita tahu ada satu ucapan, ada satu perbuatan, ada satu hal yang kita tengok boleh bawa kita kepada perzinahan, maka tarik diri kita daripada hal itu. Keluarkan diri kita daripada tempat itu. Kerana ia adalah perkara yang keji dan tidak baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kena ingat itu Baik, seterusnya muslimah, kita lihat begini. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga Allah mengeluarkan mereka yang berzina daripada ciri-ciri orang yang dipanggil sebagai ibadur rahman. Cuba rujuk muslimah dalam surah Al-Furqan. Sebenarnya berkenaan dengan ibadur rahman ini, dia bermula daripada ayat yang ke-63. Jadi saya mohon muslimah yang mengikuti pengajian kita pada hari ini, jika ingin lebih memahami apa yang saya paparkan di skrin pada hari ini, ialah sila buka ataupun rujuk surah Al-Furqan, bermula daripada ayat 63. Bermula daripada ayat 63 yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan berkenaan ibadur rahman, iaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi Allah listkan, Allah senaraikan siapakah mereka yang mendapat gelaran ibadur rahman. Mereka yang mendapat gelaran ibadur rahman ini, yang muslimah, bukan calang-calang manusia, bukan calang-calang hamba. Mereka ni ada kualiti diri yang begitu tinggi. Sebab itu di sini bila kita rujuk pada antara ciri-cirinya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu pada surah Al-Furqan ayat 68, Allah kata begini: walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di situ ada perkataannya, wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Allah kata apa dalam ayat ini? Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu. Maksudnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah sandarkan kepada namanya itu Ar-Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Di situ Allah kata apa? Mereka adalah orang, iaitu insan, hamba Allah yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, itu tidak mensyirikkan Allah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak, iaitu yang dibenarkan oleh syarak. Dan ada satu di situ Allah kata apa? Wala yaznun, dan tidak pula berzina. Dan sesiapa melakukan yang demikian itu, Allah kata apa? Yalqa athama, akan mendapat balasan dosa. Jadi jelas kepada kita muslimah, mereka yang berzina
Mereka yang berzina, Allah tidak masukkan pada nama Ibadur Rahman. Jauh untuk mendapatkan gelaran tersebut. Ini sekaligus kita panggil sebagai satu bukti untuk menunjukkan bahawa perbuatan zina adalah perbuatan yang tidak diredai Allah. Ia adalah dosa besar yang boleh mengakibatkan seseorang mendapat azab Allah Azza wa Jal. Sebab itu, jangan lupa satu kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi lihat akibat ataupun balasan yang Allah berikan kepada para penzina. Ada satu ketika Nabi SAW dalam mimpi baginda dibawa berjalan bersama dua orang malaikat. Hadisnya panjang ya muslimah, tapi ustazah nak fokuskan berkenaan dengan zina itu sahaja yang Nabi lihat ketika Nabi bersama dengan malaikat, ya, pada masa itu. Jadi mereka ni pergi daripada satu tempat ke satu tempat melihat azab yang Allah berikan ke atas para pendosa. Jadi antara azab yang Nabi SAW diperlihatkan yang akan Allah berikan kepada hambanya di hari kiamat kelak, ya, di sini apa kata Nabi? Fantalaqna fa'atayna ala mithli tannur. Lalu kami, iaitu Nabi dan malaikat yang menemani baginda SAW, pergi kemudian mendatangi, maknanya mereka pergi ke satu tempat seperti pembakaran. Dia macam tempat tungku gitu, pembakaran. Jadi qala wa ahsibu annahu kana yaqul. Maka di sini perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, aku kira Nabi SAW pun kata begini, fa idza fihi laghatun wa aswatun. Di tempat tungku api itu, Nabi dengar suara bising dan teriakan. Okay, ada banyak suara bising dan teriakan di tempat tersebut. Qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun. Nabi kata, beliau bersabda, maka kami melihat di dalamnya terdapat lelaki dan wanita yang tidak berpakaian, iaitu mereka telanjang, urat. Okay, mereka telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dhalika lahabu daw. Apa berlaku? Nabi kata tiba-tiba datang api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Ketika api itu mendatangi mereka, maka mereka berteriak-teriak. Jadi Nabi tanya kepada malaikat, qala qultu lahuma ayil malakain ma haula. Nabi tanya kepada mereka, iaitu kepada dua malaikat yang bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa ini. Nabi tanya mereka itu siapa? Sebab Nabi pelik, kenapa sampai begitu sekali keadaannya. Lalu para malaikat ini pun menjelaskan kepada Nabi, wa ammar rijalu wan nisa'ul uratul ladzina fi mithli bina'it tannur fahumuz zunatu wazzawani. Mereka kata kepada Nabi, dua malaikat ini pun jawab persoalan Nabi. Adapun lelaki dan wanita yang Nabi lihat, yang mana ada api datang daripada arah bawah mereka, lalu api itu membakar dan mereka berteriak-teriak, dan mereka tu dalam keadaan yang tidak berpakaian. Para malaikat kata apa? Mereka itu adalah lelaki dan wanita yang berzina. Ini azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan zina, ya, itu melakukan persetubuhan kepada bersama mereka yang tidak halal untuk disetubuhi. Jadi kita insaflah, ya, kita sedar bahawa ini adalah azab yang pasti. Bila Allah kata, bila Nabi SAW sebutkan begitu, begitulah keadaannya. Ya, begitulah keadaannya. Jadi apakah solusi yang perlu kita ataupun saya nak kata, apakah perkara yang boleh kita buat untuk membantu diri kita agar tidak terjebak kepada perzinahan ini muslimah? Sebab tadi pun kita dah baca kan hadis yang mengatakan, yang Nabi kata bahawa setiap daripada kita ni ada ruang-ruang zina yang boleh menjerumuskan kita
kepada perbuatan tersebut. Iaitu mata kita, telinga, lidah, kaki, tangan. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk membendung perkara ini? Begini muslimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberitahu kepada kita bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah boleh menjaga diri kita agar tidak terjebak kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, iaitu Allah berikan kepada kita dengan satu solusi bagaimana supaya kita tidak terjebak kepada perzinahan, iaitu tundukkan pandangan mata kita dan jaga kehormatan diri kita, itu menjaga kemaluan kita. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan itu, wanita-wanita yang beriman. Maknanya jelas ya di sini muslimah, kita sekarang ni, kita adalah wanita yang beriman kepada Allah, yang mengaku diri kita sebagai seorang muslimah, ya beriman, ada keimanan dalam hati kita ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan jelas kepada siapa? Kepada wanita-wanita yang beriman, iaitu siapa? Kita ni muslimah. Ya, Allah seru kepada kita, wanita yang beriman. Jadi apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di sini, Allah firmankan di sini, Allah pesan, apa pesanan Allah? Yaghdudna min absarihinna, supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Allah perintahkan kita supaya jaga pandangan mata kita agar jangan pandang hal-hal yang haram. Boleh faham tak maksud jangan pandang hal-hal yang haram ini? Boleh faham tak? Maksudnya jangan lihat adegan-adegan yang boleh menimbulkan nafsu syahwat. Ya, jangan lihat, maaf saya sebut, jangan lihat seseorang lelaki dengan penuh nafsu syahwat. Kan? Kita suka macam mana pun kena kawal. Kena ni, dia tak boleh kita jangan, sebab begini, daripada pandangan mata itu dia boleh menyebabkan kita membayangkan sesuatu yang tidak baik muslimah. Dia boleh menyebabkan kita membayangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi antara caranya ialah menyekat pandangan kita. Macam tadi saya kata, jika kita tahu bila kita melihat sesuatu ia boleh menjebakkan diri kita kepada perzinahan, maka sekat pandangan kita. Jangan lihat hal-hal yang boleh bawa kita kepada zina. Dan ini perintah Allah, bukan saya cakap ya di sini. Ada kata sosok kita cakap, bukan saya cakap, tapi Allah yang beritahu kepada kita, Allah yang perintahkan kepada kita wanita. Sebab itu saya nak tekankan juga di sini, berkenaan dengan menundukkan pandangan, ia bukan hanya semata-mata Allah berikan perintah itu kepada kaum lelaki. Betul tak? Ayat ini buktinya. Kita selalu orang perempuan marah orang lelaki tengok orang perempuan, kita kata mata keranjang, tengok orang tak boleh tengok perempuan dan sebagainya. Dah tu kita orang perempuan ni macam mana pula? Kan? Kita orang perempuan pun perlu jaga mata kita. Perlu jaga mata kita. Jangan lihat sampai tu. Sebab tu kan berlaku dalam Al-Quran, Allah dah ceritakan tentang siapa? Nabi Yusuf dan ibu angkatnya, yang kalau nak saya sebutkan nama famous ibu angkatnya Zulaikha tu kan, yang tak boleh menahan matanya bila melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga apa? Dia mengajak anak angkatnya untuk berzina bersama dia. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kerana apa? Pandangan mata yang tak boleh menahan melihat kepada ketampanan sosok seorang insan tu. Wanita, ini wanita, berlaku kepada wanita. Sehingga apa? Zulaikha tak puas hati. Orang kata dia ni tak boleh tahan nafsu, dengan anak angkat sendiri pun nak kan, kan? Sampai dia panggil kawan-kawan dia. Kau cakap aku, okey, aku bagi kau tengok. Lihat, ingat kisahnya. Bila rakan-rakannya melihat ketampanan Nabi Yusuf, apa yang berlaku? Terhiris jari mereka. Kerana apa? Pandangan mata yang tak dapat menahan betapa takjubnya terhadap ketampanan seorang lelaki.
ia berlaku kepada wanita. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita orang perempuan juga perlu apa? Jaga pandangan mata kita. Okay, jaga pandangan mata kita. Jangan suka hati kan tengok sana tengok sini. Elah hai kita ni. Kadang susah juga nak cakap. Cik-cik pun aduh hai. Nak cakap muda-muda tu memang susah juga nak cakap lah. Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni dah tak kira tua muda sama je. Sebab tu penting belajar ni muslimah. Bila kita belajar, bila kita faham, insya-Allah kita sama-sama bantu ya untuk menjaga diri kita. Seterusnya dalam ayat ini ya Allah pesan kepada kita wa yahfazna furujahunna. Inilah yang berkaitan dengan zina. Bila kita dah jaga mata kita kan, maka Allah kata apa? Dan memelihara kehormatan mereka. Ataupun kalau saya nak terjemahlah perkataan furujahunna itu ikut kepada perkataan yang asalnya ialah faraj. Faraj itu kemaluan. Kemaluan kita. Jaga faraj kemaluan kita. Supaya apa? Dia senang. Bila kita jaga maruah diri kita ni muslimah, jaga kehormatan diri kita, insya-Allah kita tak termasuk kepada hal-hal yang zina ni. Sebab tu orang perempuan kalau dia jaga diri dia baik-baik, insya-Allah ya, dia mampu mengawal nafsu dia, dia mampu mengawal diri dia, dia mampu mengawal pandangan mata dia, insya-Allah selamat dunia akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa kita bila nak jadi seorang muslimah yang beruntung, seorang yang beriman kepada Allah dengan satu kata nama yang berjaya, yang berjaya ialah apabila kita menjaga kemaluan kita, ya, menjaga kehormatan diri kita, iaitu tidak melakukan perbuatan zina. Di sini ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Sebenarnya panjang lagi lah ya ciri-ciri dia. Cuma saya nak ambil dan nak fokus kepada konteks perbincangan kita pada hari ini. Allah sebutkan pada ayat pertama berkenaan dengan sesungguhnya qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka, siapa mereka? Allah jelaskan, Allah sebutkan ciri-cirinya. Orang yang berjaya, okay, orang beriman yang berjaya, orang beriman yang beruntung di sini siapa? Mereka adalah orang yang khusyuk dalam solatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, orang yang membayar zakat, mereka yang wallazina hum li furujihim hafizun. Ayat yang kelima itu. Dan antara ciri mereka yang beruntung, seorang yang beriman yang Allah masukkan pada kategori mereka yang beruntung, mereka yang berjaya dunia dan akhirat, siapa? Mereka yang menjaga kehormatan diri mereka. Jadi kita ni kalau kita nak rujuk pada janji setia kaum wanita itu tadi kan, yang ketiga ini mereka janji di hadapan Nabi untuk apa? Tidak berzina. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan keharamannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan akibatnya. Dan bila kita nak berjaya dunia dan akhirat, antara perkara yang perlu kita jauhi adalah zina. Ya, jauhkan diri kita. Jangan dekat. Jangan dekat. Jadi kalau kita tahu perbuatan itu boleh mendekatkan kita kepada zina, bahkan boleh menjadikan kita seorang muslimah yang buat zina itu, jauhi dengan sesegera mungkin. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pengajian kita ya di Masjid Asy-Syafa'ah. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk mengikuti pengajian kita pada minggu hadapan, dan kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Dan bagi saya insya-Allah minggu depan saya akan tutup perbincangan hadis kita yang ketiga ini. Jadi apakah yang akan kita bincangkan pada minggu hadapan? Jumpa pada
hari yang sama, di tempat yang sama, iaitu di ruangan FB Masjid Asy-Syafa'ah pada minggu hadapan. Baik, saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.